Sebelum kita melakukan proses pernomalan, kita perlu mengetahui jenis-jenis kebergantungan. Kebergantungan yang pertama adalah kebergantungan fungsi sepenuh. Kebergantungan ini berlaku apabila atribut-atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci dalam jadual. Kebergantungan yang kedua adalah kebergantungan fungsi separa. Kebergantungan ini berlaku apabila atribut-atribut bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. Dan kebergantungan yang ketiga adalah kebergantungan fungsi transitif. Kebergantungan ini berlaku apabila atribut-atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. Berikut adalah contoh-contoh jenis kebergantungan. Kebergantungan fungsi sepenuh. Tarikh hantar bergantung kepada kod buku dan ID murid. Sekiranya tiada salah satu kunci primer, tarikh hantar buku tidak dapat ditentukan. Untuk kebergantungan fungsi separa, nama buku bergantung kepada kod buku, tetapi tidak bergantung kepada ID murid. Atribut nama buku bergantung kepada kod buku sahaja, bukan kedua-dua kod buku dan ID murid. Jadi, nama buku mempunyai kebergantungan fungsi separa kepada kod buku. Untuk kebergantungan fungsi transitif, nama murid bergantung kepada nombor telefon bimbit. Atribut nombor telefon bimbit ini bukannya kunci primer. Apakah itu pernormalan? Pernormalan merupakan satu kaedah menganalisis jadual-jadual berasaskan atribut kunci dan kebergantungan fungsi dengan tujuan mengurangkan duplikasi data dalam pangkalan data. Pernomalan biasanya memecahkan jadual 0NF kepada 2 atau lebih jadual-jadual hubungan yang sudah ternomor. Pernomalan dilakukan secara sistematik dan berperingkat. Terdapat 3 bentuk pernomalan, iaitu 1NF, 2NF dan 3NF. Pernomalan dibuat sehingga jadual mencapai peringkat 2NF atau 3NF. Berikut adalah satu jadual 0NF. Jadual baru biasanya dalam bentuk tidak ternomor atau 0NF. Jadual 0NF boleh berfungsi, tetapi akan menyebabkan penyimpanan data lewa yang banyak dan boleh menjejaskan integriti data apabila kecuaian berlaku sewaktu kemaskini. Oleh itu, sesuatu jadual perlu disemak terlebih dahulu sebelum dilaksanakan dalam pangkalan data. Jadual 0NF apabila telah dinomorkan sehingga 3NF akan dipecahkan kepada 4 jadual seperti berikut: jadual pinjaman, jadual buku, jadual murid, dan jadual telefon. Berikut adalah contoh jadual pinjaman buku yang telah dinomorkan ke
bentuk 1NF. Objektif penukaran adalah untuk memastikan lajur jadual adalah atomik dan mempunyai kunci primer. Langkah pertama ini ialah untuk memastikan keatomikan data-data dengan menggunakan satu lajur untuk setiap atribut. Berikut adalah skema hubungan untuk jadual 1NF. Entiti buku pinjaman mempunyai atribut kod buku, iaitu kunci primer, nama buku, pengarang, ID murid, iaitu kunci primer, nama murid, nombor telefon bimbit, tarikh lahir dan tarikh hantar. Langkah seterusnya ialah menukarkan skema perhubungan 1NF kepada 2NF. Objektif penukaran 1NF kepada 2NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Kenal pasti kumpulan-kumpulan data berulang dan pecahkan kepada jadual-jadual berasingan yang dipanggil jadual hubungan. Kaji skema 1NF dengan mencari kebergantungan antara atribut-atribut bukan kunci dengan atribut kunci primer. Kebergantungan fungsi separa berlaku apabila atribut biasa bergantung kepada salah satu atribut kunci primer sahaja. Kenal pasti kumpulan atribut tersebut dan asingkan sebagai skema hubungan yang baru. Berikut adalah contoh skema hubungan dari 1NF kepada 2NF. Kedua-dua jadual pinjaman dan murid masih dalam 1NF selagi mengandungi kebergantungan fungsi separa. Dalam jadual pinjaman, tarikh pinjam dan tarikh hantar bergantung penuh kepada kedua-dua kunci primer kod buku dan ID buku. Atribut nama buku dan pengarang bergantung kepada kunci primer kod buku sahaja. Oleh itu, jadual pinjaman mempunyai kebergantungan kunci separa di antara nama buku dan pengarang dengan kod buku. Oleh itu, kumpulan atribut data dengan kebergantungan fungsi separa diasingkan sebagai skema hubungan baru, iaitu entiti buku. Kita perlu semak kedua-dua jadual untuk kewujudan lain-lain kebergantungan fungsi separa. Jika tiada, maka jadual sudah menjadi jadual 2NF. Berikut adalah hasil pernomolan 2NF. Terdapat 3 jadual, iaitu jadual pinjaman, jadual buku, dan jadual murid. Berikut adalah langkah menukarkan skema perhubungan 2NF kepada 3NF. Objektif penukaran adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Pada kebiasaannya, penomolan sehingga 2NF sudah memadai. Tahap 3NF cuma perlu dalam situasi di mana terdapat kebergantungan fungsi transitif di antara
atribut dalam sesetengah jadual. Kebergantungan ini tersembunyi kerana wujud di antara atribut-atribut biasa tidak melibatkan kunci primer. Biasanya dapat dikenal pasti daripada pengalaman penggunaan data-data. Dalam skema hubungan 3NF, kita perlu kaji hubungan jadual murid untuk mencari kebergantungan transitif. Atribut nama murid bergantung kepada nombor telefon bimbit walaupun nombor telefon bimbit itu bukan kunci primer. Asingkan fungsi transitif tersebut dengan menghasilkan skema hubungan telefon. Oleh sebab skema jadual, pinjaman dan buku tidak menghasilkan kebergantungan baru, maka jadual-jadual tersebut tidak mempunyai bentuk 3NF. Kita ulang kaji balik apa itu 1NF. Objektif 1NF adalah untuk memastikan lajur adalah atomik. Kenal pasti kunci primer dalam jadual. Isu 1NF ialah jadual yang mempunyai kedua-dua kebergantungan fungsi sepenuh dan kebergantungan fungsi separa. Objektif 2NF adalah untuk memastikan jadual tiada kebergantungan separa. Semua jadual mesti mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja, dan setiap satu jadual hubungan mempunyai atribut kunci primer. Isu 2NF adalah mungkin terdapat kebergantungan fungsi transitif antara atribut-atribut yang belum dikenal pasti. Objektif 3NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif jika ada. Sekiranya telah dilakukan 3NF, maka semua isu telah terhapus.